hijrah ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang pertama, sebab sebelum tu berlaku satu hijrah juga yang kita tahu berlaku di Taif. Bila Nabi SAW sampai di Taif dengan harapan ada sesuatu sinar yang besar di situ, apa yang berlaku adalah orang-orang set-set di Taif tu pula lagi gangster atau lagi juah, atau kita kata lebih biadab lagi. Apa mereka buat? Mereka kumpul budak-budak tepi-tepi jalan ni. Masa Nabi nak balik tu, mereka baling batu kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada pemuka-pemuka Taif ni, bila Nabi SAW bentang kata aku ni Nabi, mereka kata awak Tuhan tak ada orang lain ke nak ambil hang? Awak Tuhan tak ada orang lain ke selain hang nak jadi Nabi? Muka macam ni nak jadi Nabi? Macam mana dia kata? Kalau betul hang Nabi, aku tak mau cakap lah dengan hang. Hang tak payah cakap dengan kami, hang ambil balik lah. Lebih teruk lagi. Maka kedua apa yang berlaku, Nabi SAW hantar satu jemaah ke mana? Ke Habasyah. Diketuai oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana dia pergi ke hijrah ni, raja dia adalah Raja Najasyi, seorang raja yang soleh. Bila sampai, dia cerita kami macam ni, kami minta perlindungan. Okey, Najasyi kata hampa boleh duduk di sini. Tapi selang beberapa hari, datang beberapa orang puak-puak Quraisy ni bawa dengan hadiah. Depa hasut fikiran si Najasyi ni. Depa kata orang-orang yang duduk di bawah lindungan hang sebenarnya orang pemberontak di tempat kami. Dia tipu, dia porak-perandakan tempat kami. Dia buat macam-macam, hina Tuhan kami. Dan yang paling penting adalah dia tak anggap Nabi Isa tu Tuhan macam mana yang hampa sangka. Depa bukan agama Nasrani, depa ada agama depa sendiri dan nabi depa sendiri. Najasyi bila dengar ni, dia panggil depa ni mai yang menjadi juru cakap kepada jemaah itu adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang menjadi juru cakap. Bila dia yang jadi juru cakapnya, apa yang berlaku? Dia cakap sebenarnya memang betul. Kami dihantar, ada seorang nabi kepada kami yang dihantar, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa kami daripada gelap ke cahaya. Yang selama ni kami makan bangkai, kami makan benda-benda yang tak disembelih. Dia tak bagi dah kami makan bangkai, tak bagi dah kami makan benda yang tak sembelih, benda kotor. Dia ajak kami makan benda yang disembelih dan disembelih atas nama Allah Ta'ala. Dia tak suruh kami buat zalim lagi ke orang. Kami tak boleh menindas kaum wanita, kami tak boleh menindas orang yang lemah, orang yang miskin. Dia ajak kami jangan berzina, dia ajak kami jangan minum arak. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu bila cerita bab Islam kepada Raja Najasyi, kefahaman Raja Najasyi itu seolah-olah jadi jelas, makin jelas dengan Islam. Sehingga kata Raja Najasyi, kalau betul lah dia adalah Muhammad yang diutuskan sama macam mana Rasul Nabi Allah Isa diutuskan, apa bukti nabinya dia tu? Ada tak ayat apa-apa turun macam Injil turun, ada tak? Maka Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baca awal muqaddimah daripada surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Bila baca satu demi satu ayat daripada surah Maryam, maka Raja Najasyi itu dia kata, cukup ini adalah benda atau sumber yang sama turun macam mana Nabi Allah Isa dan Musa. Hampa boleh duduk di sini sampai bila-bila. Hampa Said Quraisy, hampa boleh ambil hadiah apa, hampa boleh balik, aku tak mau. Dan sehingga Raja Najasyi menjadi raja yang pertama yang Nabi SAW solat jenazah ghaib dekat dia. Nabi duduk dalam masjid, Jibril AS mai habaq kata apa? Mai habaq kata kematian Raja Najasyi. Maka Nabi SAW keluar dan Nabi bagi tahu hari ni kematian seorang raja yang soleh. Maka Nabi SAW solat jenazah ghaib yang pertama dalam Islam kepada Raja Najasyi, yang dia tu telah mati, seorang lelaki yang soleh.